Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak ceritakan pengalaman yang dialami oleh seorang gadis ketika dia dan juga keluarga dia pergi bercuti di salah sebuah pusat peranginan di pantai timur Malaysia. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang lelaki yang dah berpuasa selama 382 hari. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Ira untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku dah lama. Masa tu Ira masih lagi sekolah lah. Pada satu hari ni, keluarga Ira bergerak daripada rumah nak pergi ke sebuah pusat peranginan. Masa tu bukan musim cuti sebenarnya. Cuma kebetulan pada masa tu, abang dan juga kakak Ira, kedua-duanya ada di rumah. Cuti semesta. Abang dan juga kakak Ira, kedua-duanya dah habis sekolah. Dah sambung pelajaran di peringkat universiti. Kebetulan pada masa tu abang dan juga kakak Ira ni dapat cuti sama, cuti semesta. Kebetulan dua-dua universiti ni berlainan. Abang dan juga kakak Ira ni universiti lain-lain, tapi cuti semesta sama. Nak dapat kesempatan macam tu memang susah lah, semua sekali ada. Jadi Ira sekeluarga pun bergeraklah daripada rumah menuju ke salah sebuah pusat peranginan di pantai timur Malaysia. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, akhirnya Ira sekeluarga pun sampailah di pusat peranginan tu. Jarak antara pusat peranginan tu dengan jalan besar agak jauh, mengambil masa sekitar 10 minit melalui jalan yang penuh dengan semak samun. Tempat Ira sekeluarga menginap adalah sebuah apartmen tingkat 3. Masa Ira sekeluarga sampai tu di tempat parking kereta, dia orang tengok dekat kawasan tu memang tak ada orang lain. Kereta ada tapi kurang. Ada 3 biji kereta je, termasuk kereta keluarga Ira. Tempat tu nampak sunyi, nampak macam tak ada pengunjung lah. Tapi tak heran sebab masa tu bukan musim cuti. Masa tu hari bekerja biasa. Sebenarnya ayah Ira dah booking awal-awal lagi apartmen tu. Dia dah call, dia booking lah satu apartmen untuk dia orang tinggal kat situ. Bila dah siap parking kereta semua, dia orang pun angkatlah barang masing-masing, pergi dekat lobi, daftarlah, ambil kunci semua, terus naik ke tingkat 3. Bila semua dah masuk bilik, dah letak barang-barang, dah kemas barang semua, Ira pun ajaklah abang dan juga kakak dia ni untuk turun ke bawah, turun pergi dekat pantai. Apartmen tu sangat hampir dengan pantai. Daripada lobi tu memang dekat aje nak pergi ke pantai. Masa dia orang datang tadi pun dah dapat tengok keindahan pantai tu. Sebab itulah Ira ni rasa excited nak pergi. Tapi bila Ira ajak abang dan juga kakak dia ni, abang dan juga kakak dia kata nak rehat dulu, penat. Abang dan kakak Ira suruh Ira turun dulu. Katanya kejap lagi dia orang pergi menyusul lah. Masa tu Ira rasa bengang jugalah, sebab dalam kereta tadi dengar daripada apa yang abang dan juga kakak dia tu sembang, seolah-olah macam dia orang ni tak sabar-sabar nak pergi berjalan dekat tepi pantai. Tapi bila dah sampai ni lain pula ceritanya. Tapi nak buat macam mana kan, Ira pun turunlah sorang-sorang, turun tangga sampai dekat lobi, terus pergi dekat pantai. Pemandangan di pantai tu memang sangat cantik, cantik lah, bersih, tapi tak ada seorang pun pengunjung. Ira berjalan seorang diri di sepanjang pantai tu. Walaupun Ira berjalan seorang diri, tapi Ira tetap berasa seronok, sebab suasana pada masa tu agak mendung, cuaca agak mendung dan angin yang sejuk berhembus di tepi pantai tu. Sedar tak sedar, dah hampir sejam Ira berjalan seorang diri di pantai tu. Kelibat kakak dan juga abang dia masih lagi belum kelihatan. Ira pun tengok jam tangan dia. Jam tangan Ira dah menunjukkan hampir jam 7 malam. Masa tu Ira mula berfikir, nampak gayanya kakak dan juga abang dia memang tak akan turun lah, dah lewat. Jadi Ira buat keputusan untuk balik je, balik semula ke apartmen tadi. Ira pun mula berjalan daripada kawasan pantai menuju ke kawasan parking. Bila dah sampai dekat kawasan parking tu, Ira tengok jumlah kereta masih lagi sama macam tadi. Cuma ada 3 biji kereta aja dekat situ. Ira pun terus berjalan sampai dekat lobi. Bila sampai dekat lobi, dekat kaunter pendaftaran tu, Ira tengok ada seorang wanita usia lebih kurang lingkungan 30-an. Wanita tu kelihatan sedang sibuk menyusun fail
di meja tu. Masa tu sebenarnya Ira nak tanya wanita tu berapa orang sebenarnya yang menginap di apartmen tu pada malam tu. Sebab Ira tengok tempat tu lengang sangat, tak ada pengunjung. Masa dia nak turun tadi pun sama, masa dia nak balik ni pun sama. Tak nampak seorang pun pengunjung dekat kawasan tu. Tapi disebabkan Ira tengok wanita tu sibuk, ada banyak kerja, Ira pun batalkanlah niat dia nak tanya wanita tu. Ira terus menuju ke arah tangga. Masa Ira nak naik tangga tu, Ira ternampak ada seorang lelaki tua sedang duduk di atas kerusi berhampiran dengan tangga tu. Daripada anggaran Ira, lelaki tu mungkin dah berusia sekitar 70-an. Memang dah nampak tua lah. Rambut lelaki tua tu nampak kusut masai, dipenuhi dengan uban. Mata lelaki tua tu pula memandang tajam ke arah Ira. Seolah-olah Ira ni ada berbuat salah. Ira dah mula rasa pelik. Kenapa pula pakcik tua ni pandang aku macam ni? Aku ada buat salah apa-apa ke? Tapi bukan itu saja yang membuatkan Ira ni rasa pelik. Kenapa pakcik tu pandang dia macam tu? Satu lagi benda yang membuatkan Ira pelik adalah keadaan pakcik tu. Pakcik tu duduk atas kerusi dalam keadaan yang basah. Daripada kepala, pakaian dia sampailah ke kaki. Seolah-olah pakcik ni baru lepas berendam dalam swimming pool. Dan yang menghairankan lagi adalah keadaan pakaian pakcik tu. Pakaian pakcik tu dipenuhi dengan lumpur dan juga tanah. Kata Ira, keadaan pakaian pakcik tu tak ubah seperti seorang pekerja kontrak. Pekerja kontrak pembinaan yang baru sahaja selesai mengerjakan tugas. Nampak kotor lah pakaian dia tu. Walaupun pakcik tua tu pandang Ira macam tu, tapi Ira tetap tersenyum memandang ke arah pakcik tu. Tapi sekejap je lah, Ira bertetap mata dengan pakcik tu. Lepas tu Ira pandang ke bawah. Masa Ira nak melintas pakcik tu, nak naik tangga, Ira menundukkan sikit tubuh dia sebagai tanda hormat lah. Hormat orang-orang tua. Masa Ira nak melintas tu, nak melepasi pakcik tu, tiba-tiba pakcik tu bersuara. Lain kali waktu senja-senja macam ni, jangan merayau seorang diri di kawasan pantai tu. Macam itulah kata-kata pakcik tua tu kepada Ira. Dengan suara yang garau dan nada yang agak tinggi, seolah-olah marah. Ira tak berkata apa-apa, hanya sekadar mengangguk saja. Lepas tu, Ira sambunglah naik tangga sampailah ke tingkat 3. Bila Ira masuk dalam apartmen, jumpa abang dan juga kakak dia, Ira marah. Ira marah abang dengan kakak dia sebab tak turun. Tadi cakap nak turun, tapi tak turun. Lepas tu Ira pun cerita. Dia tunggu abang dan juga kakak dia ni sampai dah senja. Nak naik tangga tadi, kena marah dengan seorang pakcik tua ni. Sebab merayau waktu senja seorang-seorang. Kalau abang dan juga kakak ikut, Ira tak adalah kena marah macam tu. Si abang dan juga kakak Ira ni hanya sekadar ketawa saja. Abang Ira pun cakap, itulah, tak sabar. Esok pagi pun boleh berjalan, tapi nak juga berjalan waktu petang macam ni. Malam tu Ira sekeluarga keluar, nak keluar makan malam. Masa diorang dah sampai dekat lobi tu, diorang ternampak ada 2 orang anggota polis sedang berada di lobi, berdiri di kaunter. Kawasan tu tak ramai orang. Jadi ayah kepada Ira pun pergilah menuju ke arah anggota polis tu, sekadar nak bertanya lah, nak tahu ada apa-apa perlu bantuan ke apa kan. Ira pun ikut sekali, ikut ayah dia pergi dekat anggota polis tu. Ayah Ira pun tanyalah anggota polis tu apa yang dah berlaku. Anggota polis tu pun bagi tahulah ayah Ira. Ada seorang lelaki mati lemas semalam. Mayat lelaki tu dijumpai pagi tadi di kawasan pantai di kampung seberang. Tujuan kami datang dekat sini adalah untuk buat siasatan. Nak tanya semua pekerja ni, nak ambil statement lah. Sebab kata saksi, lelaki yang mati lemas tu, sebelum kejadian ada menginap dekat sini. Lepas tu anggota polis tu keluarkan satu gambar. Ditunjuk dekat ayah Ira. Inilah mangsa lemas tu, pakcik tua ni. Pernah nampak tak pakcik tua ni? Masa polis tu hulurkan gambar tu, tunjuk gambar tu dekat ayah Ira, Ira pun tengok sekali. Ira pun nampaklah gambar tu. Lepas tu ayah Ira pun ambil lah gambar yang polis tu hulur. Dapat lihat dengan jelas lah. Ira pun dapat lihat dengan jelas wajah yang ada pada gambar tu. Bila Ira nampak gambar tu, muka Ira bertukar pucat. Ira mula rasa berdebar dan mula rasa seram sejuk. Lepas dah tengok gambar tu, ayah Ira pun pulangkan balik gambar tu kepada anggota polis. Lepas tu ayah Ira cakap, minta maaf lah, saya memang tak pernah nampak pakcik ni. Lagipun kami satu keluarga baru sampai dekat sini petang tadi. Tak lama lepas tu Ira sekeluarga pun beredar daripada situ. Naik kereta
dan terus cari gerai makan. Sepanjang perjalanan tu, fikiran Ira melayang-layang, memikirkan sesuatu. Memang Ira yakin, memang tak salah lagi. Lelaki tua yang dia nampak dalam gambar tu adalah lelaki tua yang sama, yang tegur dia masa dia nak naik ke apartmen tadi. Selepas dia berjalan daripada pantai. Masa tu barulah Ira terfikir, patutlah lelaki tua tu badan dia basah. Kepala daripada kepala sampailah ke kaki. Basah dan nampak kotor dengan tanah dan juga pasir. Boleh jadi pakcik tua tu adalah jelmaan kepada arwah lelaki tua yang dah lemas tu. Bila Ira sekeluarga dah jumpa gerai makan, dia orang pun berhenti. Berhenti dan makan malam sama-sama. Ira pada masa tu perasaan dia berbelah bahagi. Nak cerita ke tak nak cerita pasal pakcik tua tu. Tapi bila Ira fikir balik, dia tak naklah rosakkan mood percutian keluarga dia. Jadi Ira diamkan diri saja. Dan selepas kejadian tu, Ira memang dah tak berani berjalan di kawasan pantai seorang diri. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak bercerita tentang seorang lelaki yang dah berpuasa selama 383 hari. Tapi puasa yang saya ceritakan ni bukanlah puasa macam orang Islam. Kalau puasa orang Islam, dia ada masa kan. Pagi boleh makan, sahur boleh makan, makan dan minum. Lepas tu tak boleh makan dan minum sampailah waktu maghrib. Puasa yang dilakukan oleh lelaki Scotland ni agak berbeza. Sepanjang puasa dia ni, dia minum. Air dia boleh minum. Cuma dia tak makan makanan. Dia tak pernah makan selama 382 hari. Satu kajian kes yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan Siswazah edisi 1973 ada menceritakan satu kisah yang luar biasa. Kisah tentang seorang lelaki Scotland yang sangat gemuk, berusia 27 tahun pada masa tu. Dia tak makan selama 382 hari dalam cubaan dia untuk menurunkan berat badan. Berat badan asal dia sebelum puasa tu adalah 214 kg. Tapi selepas berpuasa selama 382 hari, berat badan dia turun kepada 81 kg sahaja. Pada mulanya, lelaki ni tak berniat pun nak berpuasa lama macam tu. Dia sekadar jumpa doktor saja. Jumpa doktor dengan niat nak menurunkan berat badan. Doktor tu bagi tahulah cara-cara dia macam mana kan, kena kurangkan makan apa semua. Tapi lama kelamaan lelaki ni jadi dah biasa tak makan. Sampailah dia berpuasa berpanjangan. Daripada sehari tambah lagi sehari. Sampailah tanpa dia sedar dia dah pecah rekod dunia. Nama lelaki ni akhirnya masuk dalam Guinness Book of Record tahun 1971. Dia adalah manusia yang paling lama berpuasa, iaitu selama 382 hari. Nama lelaki Scotland ni adalah Angus Barbieri. Sepanjang tempoh 382 hari itu, dia memang tak makan apa-apa yang pejal. Dia cuma minum saja. Badan Angus perlukan tenaga. Pada masa tempoh dia berpuasa tu, badan Angus ambil lemak-lemak yang ada pada badan dia. Dia huraikan lemak-lemak tu dan digunakan sebagai tenaga. Sebab itulah Angus Barbieri ni berjaya menurunkan berat badan dia dengan sangat banyak. Bayangkanlah, daripada 218 kilo tinggal 81 kilo saja. Dan disebabkan tu juga, pergerakan usus Angus Barbieri ni sangat jarang berlaku. Hanya berlaku sekitar 37 hingga 48 hari sekali saja. Maknanya Angus Barbieri ni memang tak buang air besar. Sebab dia memang tak makan apa-apa. Untuk memastikan keadaan kesihatan dia sentiasa terjaga, Angus Barbieri kerap kali pergi ke hospital untuk buat ujian kesihatan. Setiap kali dia pergi ke hospital, dia akan ambil sampel darah lah. Sampel darah dan juga sampel urin, sampel air kencing. Daripada situ pihak hospital boleh analyse, boleh tengok lah macam mana kandungan darah dia, kandungan urin dia sihat ke tak. Dan apa yang Angus Barbieri ni buat, berjaya. Dia berjaya maintainkan kesihatan dia sepanjang tempoh 382 hari berpuasa tu. Cuma kadang-kadang tu adalah dia punya kandungan gula dalam darah dia rendah macam tu je lah. Tak ada yang memudaratkan. Mengikut laporan Chicago Tribune, Angus Barbieri ni selepas dia dah tamat berpuasa selama 382 hari tu, dia dah tak ingat macam mana rasa makanan. Sebab dia dah terlalu lama tak makan. Lepas Angus Barbieri dah habis puasa tu selama 382 hari tu, adalah seorang wartawan ni datang temu ramah dia. Wartawan tu tanyalah, apa makanan pertama yang Angus Barbieri makan selepas tamat puasa tu.
Dia pun cerita hidangan pertama yang dia makan. Hidangan pertama yang Angus Babiri makan selepas tamat puasa tu adalah telur rebus. Telur rebus, lepas tu roti dan juga mentega. Angus Babiri cakap dia sangat menikmati makanan tu. Rasa memang sedap sangat-sangat lah. Bayangkanlah 382 hari tak makan. Tiba-tiba makan telur rebus, lepas tu makan roti dan juga mentega. Tapi walaupun sedap, dia tak dapat makan dengan banyak. Sebab perut dia dah kenyang. Angus Babiri jadi cepat kenyang selepas puasa tu. Walaupun kisah Angus Babiri ni berpuasa dalam tempoh masa yang lama, lepas tu turun banyak berat badan. Kedengaran macam menarik lah. Tapi sebenarnya tak selamat untuk orang lain buat. Memang tak disyorkan lah berpuasa secara ekstrim macam ni. Biasanya kalau orang buat puasa lama macam ni, memang akan mengancam nyawa lah. Kes macam Angus Babiri ni memang sangat-sangat jarang berlaku. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.